Sekarang ni kamu dah meninggal belum? Je, saya dah mati dah. Saya sejuk, saya dah mati. Tolong saya tu je. Lepas tu dia cakap, kamu kat mana? Ada bawah jabatan. Dia cakap, saya masih ada bawah jabatan. Kaki saya kena ikat, kena tarik, tak boleh nak naik. Duit Malaysia nilai berapa kak? 3.8 juta. Thank you ya bagi gift. Okay, doktor tu cakap apa kak? Doktor tu cakap ada ki bunuh. Ada ki bunuh dan sengaja nak bagi Temo tu mati. Sebab Temo tu dah pandai berenang. So masa Temo jatuh, Temo masih nafas dalam-dalam untuk sedut ke oksigen sampai ke pasir masuk paru-paru dan dia timbulkan balik untuk nak selamatkan diri, tapi diorang tak nak selamatkan. Sengaja bagi diorang mati. Sebab duit je semua ni. Ya betul, sebab duit je semua ni. Tapi masih ada episod akan datang. Duit insurans dia pun mau tau. Dengar dari mulut mak dia sendiri. Dia kata nak bagi anak angkat dia separuh. Dahsyat. Okay, kita nak start. So jap. FIP, thank you. Cepatlah sambung. Okay, episode hari ni tentang mak dia masuk rancangan. Siapa yang report tu tak tahulah, mungkin ramai sangat yang add, so dia terkejut kot. Kak sambung. Okay, hari ni cerita dia, mak dia ada panggil masuk rancangan. So dalam rancangan tu tanya pasal anak dia. So sekarang ni mak dia ni macam dah nak masuk pihak lain, dah nak masuk pihak sebelah lain. Sebab korang ingat tak yang pondan dua orang tu, yang nama Hippo dengan Anna, yang gemuk seorang, yang muka bapuk tu seorang tu, dua orang bapuk tu. Yang dua ni sebenarnya rapat tau dengan Temo. Lepas tu dua orang ni sentiasa cari bukti untuk nak tolong anak punya mak ni. Anak dia ni, mak ni yang Temo nak tolong. Tapi dibalikkan hari ni mak dia cakap Hippo dengan Anna ada terlibat dalam kes pembunuhan ni. Nampak tak? Dia kata Anna dengan Hippo ada terlibat. So saya macam, Mak makan ubat ke apa mak? Mak mabuk ke apa mak? Mak pening ke apa? Ke mak dah dapat 30 juta tu mak rasa otak mak dah senang dah. Saya pun rasa marah lah. Sebab Hippo dengan Anna ni sebenarnya dia tolong cari, tolong update, tolong anything, tolong untuk nak selamatkan anak dia, untuk nak selamatkan, nak siasat tentang anak dia. Tapi hari ni mak dia cakap, aku tak maaf kat Hippo, aku tak maaf dekat Anna sebab Hippo dengan Anna ni macam ada terlibat dalam kes ni. Wah, dia kata. Lepas tu yang pengacara tu cakap, ada bukti ke? Dia cakap ada bukti sebab CCTV. Memanglah ada bukti sebab yang perempuan pondan dua orang tu nak pergi tempat kejadian, nak tahu apa sebenarnya, mestilah ada dalam tu. Lepas tu dia pergi kat sana, mestilah kena jumpa dengan Ketik sebab Ketik ada kat sana. Nak pergi jumpa siapa? Betul tak? Mestilah kena pergi jumpa Ketik, nak tahu keterangan macam mana berlaku kes. Tapi mak dia fikir macam tu. Lepas tu dia cakap dia ampunkan, dia maafkan dekat lelaki yang nama Po. Yang nama Po ni lelaki VVIP dengan lelaki yang nama Robert. Dua lelaki ni lah. Dua lelaki ni yang mak dia bagi ampun, mak dia bagi maaf lah dua lelaki ni. Tapi dengan Anna, dengan Ketik, dengan Hippo dia tak bagi, dia tak maafkan. So kenapa kau tak maafkan? Kenapa kau nak marah sangat dengan Anna dengan Hippo? Sedangkan Anna dengan Hippo ni tolong anak kau, tolong siasat untuk anak kau, tolong cari bukti untuk anak kau. Betul tak? Dia tak nak maaf, tapi dia maaf yang lelaki dua orang, yang VVIP tu, yang nama Po dan Robert. Po dan Robert. Yang bagi duit dekat mak dia adalah Robert. Kau akak ada post tadi gambar tapi dah kena block. Yang Robert ni bagi duit kat mak dia 30 juta. Mak dia cakap, saya nak duit ni. Mak dia kira macam ni, satu kali anak dia pelakon dapat 1 juta. So kemungkinan anak dia masih mungkin anak dia boleh hidup lagi 30 tahun. So dia kira 1 juta kali dengan 30 tahun dapat 30 juta baht. Mak dia rasa macam dah cukup untuk dia. So dia maafkan. Dia kata dia maafkan, dia tak nak panjangkan kes ni. Tapi dia tak cakap kata nak tutup kes. Korang jangan salah faham.
Dia tak cakap kata dia nak tutup kes. Cuma dia cakap dia ampunkan dan dia tak nak panjangkan cerita. Tapi kes siasatan ni terserah pada polis dan terserah pada lawyer. Lawyer. Cuma kat sini rakyat Thailand tengah marah sekarang ni, nak marah dekat mak dia sebab nampak sangat kata mak dia nak ke duit, mata duitan. Mata duitan 3 juta. 30 juta baht tu bersamaan 3 juta Malaysia. 3 juta Malaysia lah. 3 juta Malaysia. Lepas tu pasal duit insurans, sebab dia ada tunjuk bukti surat insurans kan. Dia cakap anak dia ada buat insurans. Lepas tu dia cakap duit insurans dia pun nak. Sebab anak dia tak daftar pasal anak angkat. So anak angkat dia tak boleh. Lepas tu pengacara tu ada kesan kat sini, kesan macam kena something lah. Seramnya negerinya 5 orang mak. Oh ya Allah, sian, betul sian. Tanda betul rosak ke? Dia cakap rosak, tapi bila pergi buat statement, pergi buat siasatan, tak rosak pun. Walaupun tak rosak, artis takkan kencing dekat situ. Artis takkan kencing depan orang yang tak kenal, yang orang tak dapat. Sah ke artis, korang pun tak kencing. Korang nak kencing ke depan lelaki yang korang tak kenal? Lepas tu duduk tongeng macam tu, kecil je, tak kan? Seramnya. Tadi gaya macam kena bakar. Bukan bakar, biasalah manyak dalam air kan, nak boleh ke timur 2 hari. Macam tu lah. Sami kata siapa yang bunuh. Sami tak cakap siapa yang bunuh. Cuma dia cakap dia orang nak bunuh. Maknanya ramai-ramai nak bunuh dia. Tapi dia tak sebut siapa nak bunuh. Cuma dia sebut dia orang di atas kapal tu nak bunuh dia. Tunggu akak live baru tahu akaun. Okey, sekejap lah. Gambar แป๊บนึงนะ ฮัลโหลครับพี่คะโอเคได้ครับพี่เอ็ดดี้ไม่อยู่ค่ะพี่ เอ็ดดี้ไป KL ค่ะพี่ทำได้น้องก็ขับได้ปกติน้องก็ทำเองพี่ เอ็ดดี้ไม่ได้ทำสักหน่อยน้องทำเองคนเดียวตลอดไม่แต่ว่าบอกพวกนี้ให้ไปเอากุญแจรถที่บ้านชุนแลได้ไหมโอเคได้เดี๋ยวน้องโทรบอกคิมให้จ้ะโอเคได้ครับพี่ได้ครับพี่เดี๋ยวน้องจัดการให้ครับพี่โอเคครับพี่ได้ครับโอเคได้ครับพี่จ้ะเดี๋ยวน้องจัดการให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะKak, yang Tengmo buat syarat SOS tu Kak, betul ke? SOS yang mana? Tak ada syarat pun. Cuma dia akak tak tahu pun pasal syarat tu. Sebab akak tak tahu pun. Kak, yang Tengmo buat syarat tu akak tahu. Sis Thai ke Melayu? Saya orang Thai. Akak cuba buka lagu Sami tu. Alamak, buka Sami ke? Kak pun Kak, betul ke? Anak dia nampak mak dia nangis dekat rumah. Yang tu akak tak pasti. Akak ada hubungan dengan dia orang ke? Tak ada. Nak je tanpa dia orang tu seorang-seorang. Apa maksud lagu tu? Masuk lagu tu, masuk dia nak sampaikan kata benda ni berlaku kes bunuhan, dipaksa buat benda yang dia orang tak nak. Dipaksa macam yang Sami tu bagilah, yang Sami tu bagi dalam buku tu. Maksud dia perempuan ni dipaksa untuk pergi sana dan perempuan tu tak rera dan tak bagi kerjasama. So dia orang lawan. Bila lawan macam dipaksa, lawan paksa lawan, jatuh. Bila jatuh dia tak nak perempuan ni hidup. Sebab bila perempuan ni hidup, perempuan ni akan pergi buat report pasal berjualan atau pasal ni yang dia orang plan ni. So dia orang takut bila perempuan ni buat report, kemungkinan ada seorang tu kena tangkap. So takut kes ni bocor, dia bunuhkanlah perempuan ni. So dia bunuh. Jadi dia orang boleh fikir kata okey, mati dilemah. Tapi disebabkan orang keliru. Sebab kenapa mati lemah, tak ada orang call, tak ada nak boleh call tu 2 jam dalam masa kejadian tu. 2 jam boleh masa kejadian. BF dia tak cakap apa-apa. Kak hati-hati takut mak dia
Tak apa, mak dia tak faham pun bahasa Malaysia. Kak, tak mau tak. 3 juta baht baru mak dia maafkan je. Betul. Dia ada kapak atas bot tu betul ke? Mungkin betul lah, sebab masa lelaki tu nak naik atas bot, dia ada bawa satu beg tau. Bawa satu beg keluar daripada bot. Lepas tu dia tukar baju yang koyak ni sebab dia ada lawan ke apa. Tak, baju dia ada koyak kat sini. So baju dia koyak tu dia pergi tukar, tak tahu mana dia dibuang. Masa dia naik kapal, baju dia dengan ni kan. Tapi masa dia naik bot, baju lengan dia kat sini. Dia dah pergi tukar baju. Dia pergi tukar. Agak lambat masuk ke ni. Aku lambat masuk ke ni. Lepas tu leher tamu kena jeruk kekak. Kena jeruk ketak, mungkin pergi sangkut dekat punya lepong apa ni aku panggil pelampung tu kot. Sebab tak ada, dia bukan kesan jeruk, dia macam kesan macam kesan lembam macam ni, kat tali macam tu. Lemah betul polis. Tengok line gambar banyak, tengok line gambar. Cerita bahasa Malaysia. Kala khang neng nan ma leo, dalam bahasa Malaysia kala khang neng nan ma leo. Cerita dongeng ni. Sampai Z ni. Cerita dia macam ni. Ti Udoh. Kau fikir sendirilah siapa nama Ti Udoh Sebab dia sebut 2 nama ni je dalam tu. Dia sebut 3 nama. Dia ada sebut 3 nama. 3 nama pun bukan 3 nama betul, tapi ayat pendek dia sebut. Ti Udoh ada pergi jumpa Ti Comel, bincang pasal nak pergi makan-makan. Dia cakap dekat Ti Comel, kata, Ti, hari ni ada makan-makan dengan orang Samwan. Lepas tu, Ti tu pun cakap, okey ke? Ti cakap dengan K lah. Dia cakap, okey ke orang tu? Lepas tu Ti cakap, K cakap, okey, orang ni okey sangat-sangat. Orang yang berada, orang kaya raya. Jangan risau pasal duit. Dia orang ni kaya, dia cakap. Lepas tu T tu cakap, okey, bila? Dia cakap, ni, tarik, pop. Sampai masanya, dia orang pun dah ready. Dah ready, pergilah ke tempat penjumpaan. Pergi tempat penjumpaan dekat sana, naik bot. Lepas naik bot tu, dia orang pun pusing bot, cerita lah macam mana, apa, cuba. Macam mana nak makan, apa tempat mana. Okey. Dia orang pun pergi pusing. Orang lelaki tu pun call. Macam mana? Dah sampai belum? Dia cakap, okey, dah sampai. Jadi, T tu pun ambil telefon. Dia cakap, boleh tak dia nak tahu siapa orang yang dia nak makan tu? Siapa orang yang dia nak pergi makan tu? Lepas tu, si K tu pun cakap, ni orangnya. So, si T tu pun tengok punya profile orang yang dia nak pergi makan tu. Dia tengok. Okey, setuju. Sebab dia dah tahu dah orang ni siapa. Macam mana rupa dia, okey ke, duit ke, semua dia cakap kan. Dia pun okey, setuju. Okey, setuju. Sebab masa tu dia tak fikir apa lagi. Dia fikir hanya pergi makan je. Dia tak rasa pelik lagi. Lepas ada bot satu lagi datang tu. Kat situ dia rasa pelik. Si perempuan tu pun, Siti tu pun cakap, kalau dah siap makan dia nak balik. Tapi bodyguard ataupun dia dah rasa lain dah. Mungkin dia dah niat, dah fikir awal-awal dah. Dah niat awal-awal dah nak makan perempuan tu kan. Dah niat awal-awal. So pun dia pun suruh punya orang yang kaya raya tu call dengan K tu, cakap, boleh tak saya nak tambah duit lagi untuk boleh sentuh-sentuh. Dia tak cakap direct tau. Dia cakap, boleh tak sentuh-sentuh. Maksud dia tu faham, fikir-fikir sendirilah. Sentuh-sentuh tu konon-kononnya berpegang tangan ke, bercium-cium ke, berpeluk-peluk ke. Dalam tu dia cerita macam tu agak cerita macam tu berpeluk ke, bercinta ke, say I love you ke, macam tu. So, si K tu pun pergilah cakap dengan Siti. Pergi cakap dengan si orang yang nama T ni. Cakap, dia nak tambah ni, boleh ke macam ni, sentuh sikit-sikit. Si K pun pandai cakap tau. Kata nak sentuh sikit je. Dia tak cakap semua tau. Dia cakap nak sentuh sikit je. So, Siti cakap, aku tak nak. Dia buat, aku tak nak. Macam mana pun aku tak nak. Aku nak makan je.
Aku nak makan je. Okey, lupa laka slot jap. Yang dia nak cakap nak pergi makan tu, dia ada cakap tau location dekat mana. Sekarang ni kita kat dasar laut tau. Kita kat dasar laut. Tiba-tiba orang kaya raya tu cakap kita nak pindah ke tempat Australia. Dia cakap nak pergi ke Australia. Sorry akak cakap ni, korang fikir sendiri Australia tu kat mana, dasar laut tu kat mana, okey? Akak tak boleh nak sebut sebab dalam ni pun dia tak sebut, okey? Akak cuma sebut dasar laut ke Australia, okey? So, perempuan tu cakap nak pergi makan dekat situ boleh. Tapi dia minta ada seorang teman dia pergi sana. Minta seorang tu teman pergi sana. Maksudnya, orang ni lah, orang yang nama K ni lah kena teman orang yang nama T ni. So, boleh jadi berlaku ni sebab masa orang kaya raya tu call kata nak tambah duit, nak dengar dari ketik. Ya, dia cakap atau dengar dari perbualan dari ketik, tapi dia tak boleh nak tunjuk dia tu siapa. So dia buat tulisan apa yang berlaku. Dia kata Kih ni memang Kih bunuh, memang Tengmo ni nak disimpan sebab Tengmo ni dah tahu rahsia. Dah tahu rahsia. So sekarang ni kita tengah siasat siapa datuk yang sedang tunggu Tengmo dekat hotel. Yang tunggu Tengmo dekat hotel. Bukan sekarang ni bukan laki dua orang ni nak kat Tengmo. Laki dua orang ni yang atas bot tu sebenarnya anak buah kepada datuk je. Dia kata anak suruh untuk ambil Tengmo ni pergi hantar kat dia dekat hotel. Dia dah tunggu dekat hotel. So bila Tengmo tak setuju, Tengmo cakap aku tak nak buat, aku tak nak. Jadi ketik tu kena marah dekat dua lelaki tu, kata kau dah terima duit, kau kena buat kerja sampai siap. Kau kena settlekan kerja sebab kau dah terima duit. Kau dah terima duit. So bila dah Tengmo tak setuju, ketik pun kena marah. Jadi dia orang ni bergaduh dalam bot sampailah jatuh. Bila jatuh, datuk tu cakap kena simpan budak ni sebab budak ni dah tahu pasal kita anything. Kalau simpan kita semua akan jadi masalah. Jadi diorang pun simpan lah punya Tengmo ni, tak bagi Tengmo ni selamat. Yang ni bukan akak reka. Akak dengar daripada sini, akak translate kat korang. So siapa datuk kita pun tak tahu siapa datuk. Cuma diorang cakap datuk tu adalah orang yang kaya raya. Lagi kaya pada VVIP, lagi kira kata lagi ada orang backup yang paling besar lah. Orang backup yang datuk tu. Cuma kita pun tak tahu siapa datuk tu. Hati